Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berbahagia tuan yang berusaha Tuan Pengurusi Surau Al-Ikhwan Pasar 4 Suma, Tuan Haji Abdul Rahman, dan juga di sebelahnya mantan pengurusi juga Tuan Haji Abdul Rahman. Seterusnya barisan dari JK Pegawai, Imam Bilal serta jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lagi sekali syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi dapat bersama-sama hadir pada malam ini solat maghrib berjemaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk istiqamah dalam melaksanakan ibadah kepadanya, khususnya melaksanakan solat fardu 5 waktu sehari semalam secara berjemaah di surau ataupun di masjid. Kita duduk dalam majlis ilmu ini sementara menunggu masuknya waktu isyak. Kita niatkanlah iktikaf dalam surau kita ini kerana Allah Ta'ala, dan betul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatullahi Ta'ala. Mudah-mudahan dapatlah manfaat sedikit daripada ilmu yang disampaikan, insya-Allah. Masih lagi syarah kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, hadis-hadis riwayat Imam At-Tirmizi ya rahimahullah, yang dinukilkan yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi dalam kitab Bahrul Madhi. Jilid yang ke-7 masih lagi babul janaiz, bab jenazah. Hari ini kita sambung kepada bab majaa fi sholati 'alal atfal. Bab menyatakan hadis sembahyang atas jenazah kanak-kanak, jenazah budak-budak. Ketahuilah kiranya saudaraku, sembahyang kanak-kanak yang mati itu ada macam-macam sifat kematiannya. Jadi kanak-kanak yang mati itu ada pelbagai sifat kematiannya. Setengah sifat itu tidak disembahyangkan, dan setengahnya dan setengah sifat disembahyangkan. Jadi ada kanak-kanak yang meninggal itu ada sebahagiannya disembahyangkan, ada sebahagiannya tidak disembahyangkan. Semuanya menurut hadis dan menurut sebagaimana faham ulama pada hadis yang tempat mereka itu mengambil dalil. Maka ini satu hadis yang menunjukkan atas budak itu disuruh sembahyangkan apabila ia mati. Antaranya Anil Mughirah bin Syu'bah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rakibu khalfal janazati wal mashiyu haitsu syaa minha wat tiflu yusalli alaihi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, katanya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bermula orang yang menunggang di belakang jenazah dan yang berjalan kaki ialah sekira-kira kehendaknya, dan kanak-kanak yang mati itu disembahyangkan atasnya. Hadis ini mengikut Imam At-Tirmizi hasan lagi sahih, dan beramal atas hadis ini oleh setengah daripada ulama daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga lain daripada mereka itu. Kata mereka itu disembahyangkan di atas kanak-kanak jika tiada menjerit ia pada waktu beranaknya, kemudian daripada diketahuikan akan dia bahawasanya ia dijadikan. Maka inilah perkataan Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Ishaq. Baik, hadis yang ringkas
Pertama, iaitu tentang mengiringi jenazah. Ya, sama ada mengiringi menaiki kenderaan ataupun berjalan kaki. Sama ada mengiringi itu kita berada di hadapan jenazah ataupun kita berada di belakang jenazah. Hukum kedua-duanya itu adalah harus di sisi syarak. Tak ada masalah. Ya, nak berjalan di hadapan dahulu pun boleh, nak bergerak mengikut belakang pun boleh. Dan ada hadis masing-masing. Jadi walhasilnya ikut sukalah. Ya, tidak menjadi masalah. Nak bergerak depan pun boleh, nak bergerak sebelah belakang pun boleh. So tak ada masalah. Tiada larangan yang khusus berkenaan dengan perkara tersebut. Dan yang kedua dah di sini juga, iaitu berkenaan dengan sembahyang ke atas kanak-kanak. Jadi ada kanak-kanak yang sebahagiannya disembahyangkan dan ada sebahagiannya ia tidak disembahyangkan. Mengikut kata ulama di sini, kanak-kanak itu disembahyangkan bila ada suara menjerit, suara menangis terkeluar. Yang tidak disembahyangkan bila tiada jeritan atau tiada tangisan yang keluar. Dan nak tengok jeritan itu keluar itu ataupun kanak-kanak itu kena tengok juga, selepas diketahui akan dia bahawasanya ia dijadikan. Kanak-kanak itu sudah pun terbentuk lembaganya, anggotanya dan sebagainya, dan sudah pun ditiupkan roh. Nanti kita akan tengok lebih khusus lagi nanti insya-Allah. Cuma sebelum kita pergi lebih jauh, saya tak nak orang confuse. Ada ulama yang merumuskan. Merumuskan. Sebab kalau dalam hadis-hadis dia memang tidak ada sebut umur. Dia hanya sebut keadaan. Keadaan bayi yang patut disolatkan, dikafankan, dimandikan, dan keadaan bayi yang tak sepatutnya, yang tidak dimandikan, tak perlu dimandikan, tak perlu dikafankan, tak perlu disembahyangkan. Secara umum. Tapi ada ulama yang dia letakkan umurnya supaya memudahkan kita lah. Jadi kesimpulannya, nak bagi faham, saya sebutkan dulu dia punya rumusan tu, baru kita sembang hadis. Baru kita sembang hadis insya-Allah. Bayi yang belum berusia 6 bulan. Ini yang pertama. Macam ni lah. Bayi 6 bulan dilahirkan secara normal ataupun keguguran dan sebagainya, tak masalah. Bayi 6 bulan ke atas, sama ada kehidupan, mana keluar tu mungkin dia bergerak, mungkin dia menangis dan sebagainya, ataupun tiada kehidupan. Dia keluar, dia lahir tak cukup bulan pramatang, sebab 6 bulan ke atas, ataupun dia gugur ketika itu, tiada kehidupan. Dalam kedua-dua keadaan ini, sama ada kehidupan ataupun tidak ada kehidupan, bayi 6 bulan ke atas, maka wajib diperlakukan seperti mana orang laki-laki dewasa. Maknanya dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikebumikan. 6 bulan ke atas. Baik. Manakala 6 bulan ke bawah, 6 bulan ke bawah pun dia sampai 4 bulan je. 4 bulan hingga 6 bulan. Dia ada gap situ. 4 hingga 6 bulan. Yang tu kita hold dulu. Kita pergi dulu 4 bulan ke bawah. 16 minggu lah kan. 4 bulan ke bawah. 4 bulan ke bawah, sebab ketika ini anggota belum sempurna dan sebagainya lah. 4 bulan ke bawah. Jadi 4 bulan ke bawah ini
sekiranya gugur ketika itu, dia tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, ya, memadai dengan membasuh sahaja, ya, janin tersebut, bersihkan darahnya, bungkus elok-elok dengan kain dan tanam 4 bulan ke bawah. Ya, baik. Untuk umur 4 bulan hingga 6 bulan, yang ini kena tengok. 4 hingga 6 bulan, sekiranya ada kehidupan, contohnya menangis, ada, yang kedua ada pergerakan, ya, ada tanda-tanda kehidupan, maka ketika itu diperlakukan seperti jenazah orang dewasa. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikebumikan. Dan ketika itu juga sunat kita sudah pun beri nama kepada bayi tersebut 4 bulan ke atas. Ini untuk 4 hingga 6 bulan. So kena tengok keadaan dia. Kalau sekiranya 4 hingga 6 bulan itu keguguran, ya, ketika itu ada kadang-kadang bayi tersebut, bila dia keluar tiada tanda kehidupan, ya, bila tiada tanda kehidupan, maka diperlakukanlah sama seperti 4 bulan ke bawah, iaitu tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan, dan tidak perlu disolatkan. Itu secara umumnya lah, ya, kalau nak ikut peringkat umur, nak ikut pandangan ulama. Cuma ada perbahasan lagi sikit-sikit, ya, ada perbahasan lagi sikit-sikit. Itu secara umum lah, ya, sebab roh ditiupkan selepas 4 bulan lah, kan, ya, roh ditiupkan. Ketika itulah, ya, maka berlakunya lah pergerakan dan sebagainya. Sebab itu bila 4 bulan ke bawah itu secara normalnya, ya, memang lahirnya itu tidak akan ada pergerakan lah, ya, tak akan ada keluar suara yang dan sebagainya dah, ya, wallahu a'lam. Okey, kita baca hadisnya, ya, sebab kebanyakan hadisnya dia secara umum keadaan jenazah tersebut, ya, keadaan bayi tersebut. Baik, kita tengok bab majaa fi tarkis salati 'alal janin hatta yastahilla. Bab menyatakan meninggalkan sembahyang atas kanak-kanak kecil hingga menunjukkan atas anak kecil yang tiada hidup masa keluar daripada perut ibunya itu, tiada sembahyangkan dia, tiada mengambil pesaka ia, dan tiada dipusakai. Kanak-kanak kecil yang meninggal, yang keluar daripada perut ibunya semasa masih kecil, ya, maka tidak disembahyangkan, tidak mengambil pesaka, dan tidak dipusakai. Jadi hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, katanya an Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-tiflu la yusalli alaihi wa la yarithu wa la yurathu hatta yastahilla. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Jabir bin Abdullah. Diriwayatkan hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, ya, kanak-kanak atau anak kecil itu tiada disembahyang atasnya, dan tiada ia mengambil pesaka, dan tiada diambil pesaka daripadanya, melainkan keluar suaranya berbunyi menjerit pada waktu keluar daripada perut ibunya. Kata Abu Isa, bermula ini hadis sungguhnya telah mudarrid orang-orang padanya, dan katanya riwayat yang mauquf daripada Jabir itu lebih asah daripada hadis yang marfu' daripadanya. Ya, jadi hadis ini, ya, merupakan hadis dhaif. Ya, hadis dhaif. Ya, jadi ulama tidak boleh mengeluarkan hukum, ya, berpandukan kepada hadis ini. Ya, walau bagaimanapun boleh, ya, untuk diamalkan dalam melakukan ibadah. Fadail ilmi, fadail amal, ya, kelebihan beramal. Jadi, dan sesungguhnya telah berjalan setengah daripada ulama kepada ini hadis, kata mereka itu tiada disambung, tiada disembahyangkan ke atas mayat budak kecil
melainkan keriau ia pada masa beranaknya. Jadi budak-budak kecil yang lahir, maknanya tidak disembahyangkan kecuali bila keluar itu menangis ia. Menangis ia. Dan inilah perkataan Sufyan Ats-Tsauri dan juga Asy-Syafi'i. Baik, masalah. Anak kecil keluar dari perut ibunya lalu mati, adakah disembahyangkan? Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muhadzab. Bagi anak yang keluar dari ibunya ada beberapa kelakuan. Pertama, keluar ia dengan keriau. Keriau bahasa Kedah, keriau. Nangislah kan? Dia menangis. Betul menangis? Tu dia sebutan tu betul. Riau, betul. Riau. Riau. Tu dia. Riau. Menangis tu dia sebab pengarang ini orang Kedah. Dia banyak menggunakan bahasa logat Kedah. Riau. Dah lama mengajar ini baru tahu. Ya betul, Riau. Tu dia. Keluar ia dengan riau. Dan bersuara kuat. Menangis pada masa keluarnya. Maka wajib mandinya dan sembahyang atasnya dengan tiada khilaf di sisi kita. Ini tak ada khilaf ni. Dan keadaan kafannya seperti kafan orang yang balik, iaitu tiga kain. Kanak-kanak yang lahir. Jadi tak kisahlah berapa bulan pun. Secara umumnya kan. Tapi ulama dia menghadkan untuk ada rohnya dan sebagainya bermula daripada usia 4 bulan ke atas. Bila ada sahaja suara menangis, ada tanda kehidupan. Tanda kehidupan ini yang ni ada khilaf sikit. Cuma jalan selamatnya sama jugalah. Bila ada tanda menangis, ada tanda kehidupan, maka dimandikan, disembahyangkan, dikafankan, sama seperti orang dewasa dan disolatkan. Itu umumnya. Yang keduanya, keluar dari perut ibunya bergerak ia akan sebagai gerak yang menunjukkan atas hidup dan tiada ia tiada ia riau. Betul? Riau. Tiada riau. Tiada ia riau. Masya-Allah. Ada pergerakan menunjukkan ada tanda kehidupan. Tetapi dia tidak riau, menangis atau menggelepar. Maka padanya dua jalan. Bermula yang mengikut mazhab kita Syafi'i, dimandikan dan disembahyangkan atasnya dengan qaul yang satu. Pendapat yang keduanya tidak disembahyangkan atasnya, tetapi adakah dimandikan padanya, bermula mengikut mazhab kita dimandikan. Ini pendapat yang kedua. Ada kehidupan tetapi tidak menangis. Pandangan yang pertama dalam mazhab kita Syafi'i, samalah, dimandikan, dikafankan, disolatkan. Pandangan yang kedua, dalam mazhab kita tidak dimandikan padanya. Tetapi mengikut bermula yang mazhabnya adalah dimandikan. Sebab itu nak mengelak khilaf ini, anda kata ada menangis, itu dah confirm. Yang ada pergerakan, tanda kehidupan. Nak mengelak khilaf, maka sama jugalah. Kita mandikan juga, kita kafankan juga, kita solatkan juga, dan kebumikan macam orang dewasa. Itu dia. Yang ketiganya, keluar dari perut ibunya tidak bergerak dan tiada gelepar dan tiada lain daripada keduanya, daripada sekalian tanda hidup. Maka baginya dua kelakuan. Ini tak ada pergerakan langsung, tak ada tanda kehidupan langsung. Ada dua kelakuan. Pertama, tidak sampai 4 bulan, maka tiada disembahyangkan atasnya dengan tiada khilaf.
Ini jelas. Tadi kan 4 bulan ke bawah memang tak ada khilaf. Maka tidak mandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan. Tanpa khilaf. Cukup dengan basuh, dibersihkan daripada darah, disuci daripada darah, dibungkus dengan kain atau sebarang benda untuk dibungkus, ditanam. Yang keduanya, sampai ia dalam perut ibunya 4 bulan. Bagi ini usia bayi tersebut dah sampai 4 bulan ke atas sikit, maka padanya 3 qaul, 3 pendapat lagi. 4 bulan ke bawah itu confirm dah, tak ada apalah. Tapi 4 bulan ke atas, itu tadi tu yang saya beritahu tadi tu, 4 bulan hingga 6 bulan, ada gap tu. Dia kena tengok ada kehidupan ataupun tidak ada kehidupan. Di sini ada 3 qaul. Pertama, bagi yang tidak itu dah tadi. Apa tadi ni? Pertama, tidak sampai 4 bulan tidak dimandikan. Okey, keduanya sampai ia dalam perut ibunya 4 bulan. Okey. Maka padanya 3 qaul yang sahihnya, 3 pendapat. So pendapat yang sahihnya lagi menusus dalam Alkitab Al-Um, dinaskan dalam kitab Al-Um dan juga kebanyakan kitab-kitab mazhab Syafi'i. Wajib mandinya dan tiada wajib sembahyang atasnya. Selepas usia 4 bulan wajib mandi, tetapi tidak wajib sembahyang atasnya. Melepasi usia 4 bulan. Dan tidak harus pula kerana bab mandi itu lebih luas, dan kerana dimandikan zimmi dan tiada disembahyangkan atasnya. Jadi untuk 4 bulan ke atas ini, anda kata walaupun tiada kehidupan dimandikan, tetapi tidak disembahyangkan. Dengan kata lain, kita boleh kata dibasuh jugalah, dibasuh macam biasa sebagainya. Jadi nak sahihnya, kalau ada pergerakan 4 bulan ke atas, itu confirm lah macam mayat dewasa. 6 bulan, 4 hingga 6 bulan, yang ni yang kena tengok ni, ada tak tanda-tanda kehidupan. Kalau ada, macam mayat dewasa. Kalau tidak ada, boleh diperlakukan seperti mayat 4 bulan ke bawah. Untuk 6 bulan ke atas, sama ada kehidupan ataupun tidak ada kehidupan, diperlakukan macam mayat orang dewasa. Wallahu a'lam. Masalah. Kita baca lagi dah, beberapa syarah dia lagi. Mesti takut pening je. Tak apalah. Anak keguguran tak cukup bulan, adakah ditanamkan? Lahir tak cukup bulan, tanam ke tak? Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muhadzab, telah berkata Imam Al-Haramain dan juga Imam Al-Ghazali, bila menggugur perempuan menggugur, itu sengaja gugur. Maknanya perempuan keguguran, tak kisahlah keguguran secara sengaja ataupun tak sengaja. Ini menggugur ni sengaja ni. Ayat orang dulu lah kot. Wallahu a'lam. Menggugurkan. Tu macam sengaja bunyi tu. Bila menggugur perempuan bunting. Bunting ni maksudnya mengandung lah. Orang Kedah bunting sebab tu lah, kita kalau bunting itu binatang kan, haiwan kan, bunting. Dia tak kisahlah itulah kayanya bahasa daerah kita, alhamdulillah. Sama juga dengan bila melahirkan kan. Melahir, ada kata beranak, ada kata lahir. Bila menggugur perempuan bunting, itu akan daging segumpal. Nescaya tiada sabit pada perempuan itu hukum beranak dan kewajipan perempuan nifas. Kalau gugur dengan daging segumpal, maka tidak sabit sebagai hukum beranak,
dan tiada nifas. Ya, kalau gugur maknanya usianya masih lagi kira 4 bulan ke bawah lah kot, ya, yang keluarnya hanyalah segumpal, segumpal daging sahaja, maka tidak dikira sebagai nifas dan juga tidak dihukumkan sebagai beranak. Maka tiada mandi dan tiada kafan dan tiada sembahyang dan tidak wajib tanam. Ya, maknanya bila gugur, kalau darah tu dah mengalir dalam longkang tu kan, air kita cucur kan, gugur macam tu, mana tak ada masalah. Yang macam tu je lah mengalir dia, buang je lah. Tak payahlah kita kutip balik tanam, tak payah. Ya, itu segi hukumnya. Tapi bila dah darah ni biasanya itulah tu. Ya, tak adalah kita kumpul lagi kan. Ya, sebab ini ada orang tanya ni. Ya, dia keguguran, ya. Dia sakit, dia keguguran, kebetulan dalam bilik air. Ya, dia curah macam tu jelah darah tu. Dia curah, dia buang macam tu je. Ketul-ketul daging tu kan, ketul-ketul darah tu kan, dia buang macam tu je. Itu tak ada masalah. Settle. Ya, kerana dia tidak perlu ditanam. Ya, wallahu a'lam. Tak wajib ditanam. Dan yang lebih utamanya dikambus akan dia, itulah perkataan kedua. Pendapat yang kedua, dikambus jugalah dalam tanah. Tapi biasanya memanglah, tengoklah kalau gugur tu dekat klinik, hospital mungkin, ya, ada kesan sikit ke apa ke, itu boleh nak kambus kot. Kalau tidak pun buang macam tu je lah, ya, alihkan saja pada air dan sebagainya lah. Dan begitu juga telah berkata Al-Baghawi, bila digugurkan oleh perempuan yang bunting itu akan segumpal darah. Digugurkan, ya, ayat dia je. Sengaja gugur pula dah. Sengaja gugur ni bila ada kes lain. Ya, digugurkan ni hukumnya haram. Kalau keguguran tu betul. Atau daging, ya, bila digugurkan oleh perempuan yang bunting itu akan segumpal darah atau daging yang tiada zahir padanya suatu daripada kejadian anak Adam, maka tiada baginya mandi dan tiada kafan dan dikambus sebagaimana kambus darah laki-laki apabila berbekam sahaja. Darah laki-laki bekam, kambus, ya, tanah. Siapa ada banyak pengalaman berbekam? Darah tu macam mana? Dia buang macam tu je ke dia tanam darah? Tanam, buang je, dia buang sahaja. Sini dia tulis bercanduk, bercenduk. Ada? Tak ada, ya? Maksud dia berbekam. Mana ni bahasa Kedah lama ni. Ya. Wallahu a'lam. Ya, jadi maknanya kalau keguguran itu sebenarnya itu terpulanglah. Ya, maknanya tidak, hukumnya tidak wajib tanam. Jadi bolehlah nak dialihkan dengan air saja ke, kalau kita boleh kumpul bungkus kita nak tanam sikit pun, kita nak kambus saja pun boleh, tak ada masalah itu. Ya, kerana tidak wajib ditanam. Ya, wallahu a'lam bissawab. Habis tajuk tu. Bab ma jaa fi sholati 'alal mayyiti fil masjid. Bab solat jenazah di masjid. Bab pada menyatakan sembahyang itu sembahyang atas mayat dalam masjid. Apa hukumnya? Ketahuilah kiranya saudaraku, sembahyang jenazah dalam masjid itu telah khilaf ulama padanya. Kata setengahnya harus, dan ada setengah ulama kata sunat pula, dan ada kata setengahnya makruh. 3 hukum keluar. Solat jenazah atas masjid. Kita sebenarnya kat mana? Depan je lah kan? Betul tak? Surau ni kan letak jenazah kat depan. Betul? Sini ke depan, betul depan? Sini lah. Sini. Ya, tak pergilah kepada ruang utama tu. Baik. Jadi 3 hukum. Ya, 3 pendapat ulama. Dia kata harus, boleh. Ada kata sunat. Ya, dan ada setengahnya kata makruh. Maka ulama yang mengatakan sunat itu
ialah berpegang kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ini, katanya, an Aisyah qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Bayda fil masjid. Diriwayatkan daripada isteri Nabi kita yang bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, katanya, telah sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas jenazah Suhail bin Bayda dalam masjid. Kata Abu Sa'id At-Tirmizi, bermula hadis ini hadis hasan, dan beramal atas hadis ini setengah daripada ulama. Kata Imam Syafi'i, telah berkata Imam Malik, tok guru dia. Imam Syafi'i kata, tok guru dia kata. Imam Malik kata, tiada disembahyangkan atas mayat dalam masjid. Tok guru Imam Syafi'i iaitu Imam Malik, mazhab Maliki, pelopor kepada mazhab Maliki, Imam Malik kata tidak disembahyangkan mayat atas masjid. Tetapi kata Imam Syafi'i, disembahyangkan atas mayat dalam masjid, dan mengambil hujah ia daripada ini hadis. Anak murid dengan tok guru khilaf. Imam Syafi'i kata tak solat jenazah atas masjid. Imam Maliki, Imam Malik kata tak semayang atas masjid. Imam Syafi'i kata semayang. Kerana hadis inilah sebagai dalilnya. Ada khilaf. Jadi masalah sembahyang mayat dalam masjid apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, sembahyang mayat dalam masjid itu sah lagi harus, tidak makruh padanya. Imam Nawawi dia berpegang kepada Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, mengikut kepada Imam Syafi'i, bahawasanya sah lagi harus, tidak makruh padanya, bahkan sunat. Dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunat. Telah menerangkan sunatnya dalam masjid itu oleh Syekh Abu Hamid Al-Asfaraini, Syekh Al-Ashab, dan juga Al-Bandaniji, dan juga Sahibul Hawi. Ramailah beberapa ulama dalam mazhab kita Syafi'i. So sebab tu kita di Malaysia kita ini itulah perlakuannya, maknanya kalau nak disolatkan oleh ramai orang, memang kita akan letak di masjid ataupun di surau yang boleh menguruskan jenazah. Kita bawa ke surau, ke masjid, kita mandikan di sini, kita kafankan di sini, berkumpul semuanya di sini, dan kita solatkan juga di sini. Dari sinilah kita bawa ke perkuburan beramai-ramai. Kan? Itulah kebiasaannya. Tapi ada juga yang buat di rumah pun ada juga. Ada juga. Cuma terhad sikitlah. Terhad sikitlah. Untuk yang orang yang masuk sebagainya, jadi terhad sikit. Yang kedua, bila nak mandikan. Sebab tu apa hal pun mandi di masjid lebih senang. Di rumah kesukaran, dengan keadaan bilik air kan sempit dan sebagainya, kedudukan apa, nak bawa katil, nak bagi tinggi sikit supaya senang nak dimandikan, tak payah tukang mandi nak terbongkok-bongkok sebagainya, kan. Jadi itulah, sebab tu pak mandi tu kan dia mengiring airnya keluar elok pergi ke longkang sebagainya secara betul lah. Sebab tu kita perlakukannya di masjid ataupun surau-surau yang ada pengurusan jenazahnya, wallahu a'lam. Jadi itulah kita buat sekarang ni mazhab Syafi'i kita ni, itulah cerita dia, hukumnya adalah sunat. Bab ma jaa an yaqumal iman minar rajuli wal mar'ah. Di sini pula hadis berkenaan dengan di manakah berdirinya imam, daripada sembahyang jenazah laki-laki dan perempuan. Imam nak berdiri dekat mana? Di kepalanya kah? Di pinggangnya kah? Di punggungnya kah? Ataupun di kakinya kah? Ada kaki ke? Tak ada. Tak ada. Tapi bab tu kita dah bincang itu kan, ke belum? Macam dah bincang Sudah kan? Macam dia ada beberapa bab dia ada berulang sedikit.
Hadis tu mungkin diletak di awal, tiba-tiba di tengah-tengah tu ada satu lagi hadis yang lain, tapi benda yang sama. Tapi kira kalau dah dibincangkan, rasanya tak ada apa dah kot. So kita akan berhenti pada bab ini. Kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Kejap Sekejap, tengok sekejap. Berdiri imam pada sembahyang laki-laki dan perempuan itu, dengarkanlah hadisnya. Kan dah baca betul? Ini dah baca dah, alhamdulillah. Yang bab ni dah settle. Kita pergi pula nanti pada bab sembahyang ke atas orang yang mati syahid. Bab majaa meninggalkan sembahyang ke atas orang mati syahid. Solat atas kubur pun dah itu kan. Itulah saya ada termasuk. Okey, nanti kita tengok balik insya-Allah. Pada pertemuan akan datang ke atas orang yang mati syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.